Wahid lagi sebelasnya. Baik, Allah mulakan kuliah kita pada subuh pada ini yang kita sama-sama belajar. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wala kiram ashab ridwan syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, bersegeralah kamu, hendaklah bersegera oleh kamu menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala dan syurga yang luasnya antara langit dengan bumi yang dijanjikan. Uiddat lil muttaqin, sediakan kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang infakkan harta mereka sama ada ketika senang ataupun ketika susah. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al-ghaiz, dan mereka itu menahan akan kemarahan, wal 'afina 'anil nas, serta memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salasatun man kunna fihi wajada halawatul iman, ayakun Allah rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyukraha ayyauda fi kufri kama yukraha yuzaf ila nar. Maksudnya, tiga perkara. Barang siapa yang terdapat dalam dirinya tiga perkara, dalam hatinya tiga perkara, maka dia mendapat iman. Yang pertama, bahawa ada Allah Ta'ala dan Rasul yang itu lebih dia kasihi, melebihi akan kasih kepada selain daripada kedua. Yang kedua, bahawa tiadalah cintanya itu kepada seseorang melainkan cintanya kerana Allah. Dan yang ketiga, bahawa dibenci dikembalikan kepada kekufuran sebagaimana dibencikan dicampakkan dalam api. Baik, asal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wa ifadatu istifadah
wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ila al-hayri ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qubi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Yang dihormati silakan Tuan Imam, Sunya Tuan Bilal, kemudian pengurusi masjid, Tuan Kuasa Masjid, Tuan Haji, Tuan Hajar, Tuan Siap, seluruhnya sidang jemaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat Allah. Alhamdulillah kita sekali lagi ikutan dapat bersama pada subuh pada pagi ini. Kita sambung kitab Syarah Hikam, muka surat 449. Betul tak? 449. Arba'ah mi'ah wasitun wasitah wa arba'un. Sita wa arba'un, mana 449. Firman Allah Ta'ala kan? Betul kan? Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Quran, maka nabi basyarin ayyu'tiyallahu al-kitab wal-hukmah wal-nubuwah semayakulin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniin bima kuntum tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Maksudnya tuan-tuan, maka nali basyarin, tidak patutlah bagi seorang manusia yang Allah Ta'ala baginya kitab. Maka nali basyarin ayyutiyahumullahu al-kitab wal-hukma wal-nubuwah. Tidaklah patut bagi seorang manusia yang Allah Ta'ala baginya kitab agama dan hikmah serta pangkat kenabian. Kemudian ia tergamak menyatakan kepada orang ramai, sumayakulun nasi kunu ibadan li min dunillah. Kemudian ada berkata kepada manusia, jadilah kamu itu hamba kepadaku. Jadilah kamu itu hamba kepadaku min dunillah, dengan meninggalkan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin kunu rabbaniyin, tetapi naklah kamu menjadi golongan rabbani. Masa rabbani? Kumpulan rabbani ya. Rabbani. Rehan kan rabbani. Apa maksud rabbani? Maksud rabbani ialah yang hanya menyembah Allah dengan ilmu dan amalan yang sempurna. Itu maksud rabbani. Orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berdasarkan pada ilmu dia, maksudnya akidah, tauhid, sifat 20 dan sebagainya. Menyembah Allah Ta'ala dengan ilmu dan amalan yang sempurna. Amalan sempurna mana segi syariat lah, fiqh dia pula. Mana gabungan antara akidah, tauhid dan juga akidah dengan fiqh. Betul? Amalan yang sempurna. Bima kuntum tu'allimul kitab, kerana kamu sentiasa mengajarkan isi kitab Allah itu. Wa bima kuntum tadrusun, dan kerana kamu selalu mempelajarinya. Okey, jadi ayat Allah Ta'ala ini memberi peringatanlah kepada golongan-golongan yang golongan ahli kitab. Golongan ahli kitab, orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah orang yang memberikan nubuwah, kenabian. Orang yang berikan hikmah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 3 golongan yang disebut di sini. Yang pertama golongan ahli kitab, yang kedua al-hukmah, orang yang berikan hikmah, kebijaksanaan. Kemudian nubuwah, kenabian. Yang ada 3 golongan di sini. Tak boleh mereka itu mendakwa dianya sebagai Tuhan. Disebabkan orang-orang yang dapat ilmu yang tinggi, Allah Ta'ala bagi kelebihan pada dia. Jadi dia nak orang kata semua manusia sembah dia. Tak boleh. Kan, macam mana tinggi pun ilmu kita, kita tetap sebagai hamba kepada
Allah Ta'ala. Kita jangan jadikan kita ni sebagai Tuhan, bahkan orang yang sembah kita. Itu sebut dalam Quran tadi. Summa yaqulu nasi kunu ibadan li min dunillah. Tetapi naklah kita jadikan diri kita ini Rabbani. Maksud Rabbani yang hanya menyembah Allah Ta'ala berdasarkan pada ilmu dan juga pegangan akidah kita serta amalan yang sempurna. Kerana kamu sentiasa mengajarkan isi kitab Allah Ta'ala tadi kepada manusia, dan kerana kamu selalu mempelajarinya. Surah Al-Imran ayat 79. Okay? Jadi jelaslah pada kita, walaupun kita diberikan ilmu, kebijaksanaan, kepandaian, tingkatannya hebat dalam dunia dan sebagainya, pangkat, kedudukan dan sebagainya, jangan kita jadikan kita ini sebagai Tuhan. Sampaikan orang berlutut pada kita lah, nakkan sesuatu daripada kita. Tapi naklah kita menjadi golongan Rabbani. Jadi kadang-kadang orang arif, sebut sini, kadang-kadang orang arif, jadi orang Rabbani lah orang arif kan, orang yang dekat diri pada Allah Ta'ala, golongan-golongan sufi dan sebagainya. Orang-orang arif menyangka dia berhak dipuji oleh orang ramai, diterima, disanjung, dihormati dan tidak dicela dan disakiti oleh manusia. Ada orang arif macam tu lah. Dia kata, oh aku ni orang hebat, aku layak dipuji lah. Kan? Aku ni orang hebat, takkanlah orang lain tak boleh terima aku. Semua orang kena terima aku lah. Semua orang lain tak layak menyakiti aku kerana aku ni orang hebat. Jadi sebenarnya sangkaan ini, kata musannif, meleset. Kan? Sebab kita lah sepatutnya disakiti. Dia kata. Contohnya para Nabi, para Rasul dan sebagainya. Jadi anggapan sebegini sebenarnya adalah meleset. Kalau Rasul disakiti, so kalau kita kata, oh aku tak boleh sakiti, aku tak boleh tertulis hati perasaan sedikit pun, tak boleh. Sebab aku ni golongan hebat, orang tinggi, pangkat, kedudukan dan sebagainya. Sedangkan para Nabi dan Rasul pun disakiti. Okay? Jadi Syekh Mu'tazilah ingin menjelaskan orang-orang yang beranggapan orang arif tidak disakiti oleh orang ramai, bahkan sewajarnya mendapat pujian daripada mereka, telah mengungkapkan gambaran yang salah. Jadi orang kalau pegangan macam ni pegangan salah lah. Mana tak boleh orang nak kata teguh apa dan sebagainya, sebab aku ni orang hebat, orang tinggi kedudukan. Jadi tak boleh teguh apa-apa lah. Jadi sanggapan ni salah. Kata musannif, kata sekarang, patutnya kita lah yang kena selalu diteguh, dinasihat. Apalagi kalau kita ada kedudukan, sepatutnya kita lah kena teguh, takut kita buat silap, masalah dan sebagainya. Jadi beliau menjelaskan hikmah kenapa kadang-kadang Allah Ta'ala menjadikan setengah hambanya mencela dan menyakiti orang-orang arif. Kan? Orang-orang ahli makrifat lah, orang arif. Dan tindakan yang sewajarnya diambil oleh orang arif apabila berlaku perkara tersebut ke atas dirinya. Kan? Jadi beliau mana pengilau ni pengarang tak menjelaskan hikmah kenapa kadang-kadang Allah Ta'ala menjadikan setengah hamba itu menyakiti. Mesti ada sebab lah. Kenapa orang tegur kita, kenapa orang cela kita, kenapa orang maki hamun kita dan sebagainya. Mungkin ada sebab lah ke situ. Kadang-kadang mati kita tak nampak lah. Kan? Yang penting kita redha dengan segala teguran. Kita kena ucap terima kasih lah kalau orang tegur kita. Ni kalau orang tegur kita marah dan melenting kan, itu. Baik, seterusnya ujar Syekh, mata alamaka adamu ikbalin nas alaika aw tawajjuhuhum bizambi ilaika farji ila ilmillahi fika fa in kana la yukniuka ilmuhu fa musibatuka bi adami fana'atika bi ilmi asyaddu min musibatika bi wujudil azza minhum.
Maksudnya mata alamaka adam iqbalin nasi alaika. Mata, bila, kapan, kan? Apabila hati anda merasa kecewa disebabkan sahabat tidak mempedulikan anda atau mereka mencela anda, maka kembalilah kepada ilmu Allah, mana pengetahuannya Allah terhadap diri kita, kan? Jika pengetahuannya tidak membuatkan anda rasa puas, berarti anda terkena musibah, iaitu anda tidak menerima pengetahuan Allah Ta'ala tadi. Musibah ini lebih berat berbanding musibah mengalami perbuatan orang lain yang mengecewakan anda. Musibah ini lebih berat berbanding musibah mengalami perbuatan orang lain yang mengecewakan anda. Mana musibah, mana kita tak rujuk pada Allah ni satu musibah. Apa-apa saja yang berlaku pada kita, kita tidak kembali pada Allah, ni musibah. Ni musibah pada kita lah. Sebab jauhnya diri kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya apa yang berlaku pada kita, kita kena bersangka baik kepada Allah. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam satu hadis kursi, aku di atas apa sangkaan hamba-Ku terhadap diriku. Aku di atas apa sangkaan hamba-Ku terhadap diriku. Jadi kalau hamba tu menyangka yang tak elok kepada aku, maka jadilah tak elok, kan? Kalau dia menyangka yang baik, sangkaan sentiasa sangkaan baik, maka jadilah baiklah kepada hamba tadi. Kan? Jadi kata musannif tadi, apabila hati anda kecewa sebabkan sahabat tak pedulikan kita ataupun sahabat cela kita, sebenarnya kata musannif, kembalilah kepada ilmu Allah, pengetahuannya terhadap diri kita lah. Sebab apa yang berlaku pada kita telah pun ditulis, diazali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kata qada dan qadar. Dia ada qada mubram dan qada mu'allih, kan? Qada mubram, qada mu'allih, ada yang boleh diubah dan ada yang tidak boleh diubah lagi, yang telah tetap dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak boleh ubah tu memang tak boleh ubahlah, sebab dalam ilmu Allah Taala pun tak boleh ubah lagi. Yang boleh diubah tu yang dia mahfuz, kan? Jadi apabila anda masa kecewa sebabkan sahabat tidak mempedulikan anda atau mereka cela kita, kembalilah kepada Allah Ta'ala, kembalilah kepada ilmu Allah. Jika pengetahuannya tidak membuatkan anda rasa puas, berarti anda terkena musibah. Berdasarkan pada ilmu Allah Ta'ala tadi, kita tak puas hati lah, kita tak puas hati, geram, kan? Dia kata Allah Ta'ala ni zalim pada aku, kenapa orang lain tak kena, kenapa aku seorang dia kena dan sebagainya. Jadi mana kita kena musibah istilahnya. Sebab apa? Tidak menerima pengakuan Allah Ta'ala tadi. Jadi musibah dalam bab ini, dalam bab kita tak redha dengan apa ketentuan Allah Ta'ala tadi, ini musibah yang besar dia. Dia lebih berat musibahnya daripada bab-bab yang lain. Kemudian lari kepada Allah merupakan rawatan mujarab kepada penderitaan yang timbul akibat disakiti ataupun dipulau oleh orang lain. Kalau kita dipulaukan oleh orang ramai, kalau kita disakiti oleh orang ramai, kita di macam-macam lah, difitnah, ditohmah, so kembali pada Allah lah. Jangan kembali pada manusia, kembali kepada Allah. Baik, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walaqad na'lamu annaka yudhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami mengetahui bahawa engkau susah hati dengan sebab apa yang mereka perkatakan tadi. Oleh itu bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu, serta jadilah di kalangan orang yang sujud kepadaku, kata Allah. Dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepada kamu itu yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah kamu akan Tuhan kamu sehingga datang kepada kamu keyakinan. Siapa masuk keyakinan? Masuk keyakinan ialah kematian.
Sembahlah Tuhan kamu sehingga datang kepada kamu keyakinan. Kalau kita tak lihat kepada tafsiran keyakinan ini, hanya tengok pada terjemahan segi logah saja, yakin ni mana yakin ni lah. Sembah Allah Ta'ala sehingga yakin. Kalau tak yakin, tak sembah. Macam tu. Ataupun dah yakin, lepas itu tak sembah lagi. Sebab apa? Dah yakin, apa nak sembah lagi? Kan? Kalau ikut pada zahir ayat terjemahan ni lah. Tapi yakin itu bermakna mati. Sembahlah Allah sehingga pada kematian. Bila dah kematian, dah mati, habislah tugas kita. Dan dalam bab menyembah tadi, kita masuk ke alam kubur pula, akan menerima pula balasan di alam kubur dan sebagainya. Baik, kita lihat pada 157 tu ada nota kaki kan, ada kan, panjang nota kaki tu. Jadi hubungan orang mukmin dengan Allah Ta'ala adalah penentu kepada ketenangan atau keluh kesah dan kegembiraan atau penyesalan. Sebaliknya hubungan dengan manusia berlaku dalam bentuk yang lain. Hubungan mukmin orang beriman dengan Allah Ta'ala ni, dia kata penentu kepada ketenangan atau keluh kesah, kegembiraan atau penyesalan. Dia pro and kontra kan. Ada masanya kita tenang, ada masa keluh kesah. Kalau kita tak reda lah, apa yang berlaku kita keluh kesah lah kan. Kalau kita reda, ya apa kita pada kita sakit, demam kan, macam-macam ujian kan Allah Ta'ala bagi pada diri kita manusia ni. Ada orang sakit kaki, ada orang kepala, sakit lutut, kanser kan, ada leukemia dan sebagainya kan, macam-macam lah. Itu ada seorang budak tu terikat lagi kan, leukemia, kena leukemia kan, jadi kena buat kemo lah, leukemia dalam buat kemo dalam 2 tahun. Paling tidak pun nak pergi dalam 30,000, 40,000 tu memang tak lagi lah, kita kata kan. Mana anak kita masih kecil lagi, tapi dia beri ujian yang berat lah kepada kita lah, kepada mak ayah dia sendiri gitu. Anak tu pun ujian juga, tengok ujian. Kita pun sebagai mak ayah pun tengok juga ujian. Nak cari duit ke mana kan? Kalau gaji besar, okey lah. Kalau tidak besar, dengan anak ramai dan sebagainya, macam mana kan? Itu pun ujian daripada Allah Ta'ala. Baik, pandang orang ramai terhadap sesuatu perkara bukanlah hukuman yang putus tentang salah atau betulnya perkara itu. Begitu juga pandangan mereka terhadap peribadi seorang juga tidak membuktikan ketinggian maupun kerendahan diri orang dipandang itu. Apa yang berlaku pada galibnya hukuman orang ramai memerlukan kepada penelitian dan pengkajian dan sedikit sekali hukuman mereka yang boleh dikatakan benar atau tepat. Boleh dikatakan tepat atau benar, sedikitlah katanya. Tepat itu hukum manusia lah. Hukum manusia ni walaupun zahiriat nampak benar dan tepat dan benar, tapi belum tentu tepat, belum tentu benar. Tapi hukuman yang benar siapa? Hukuman Allah Ta'ala. Hukuman yang benar ialah hukuman Allah Ta'ala. Itulah yang paling benar. Okay? Walaupun manusia kata, oh ni zalim, hukuman zalim ni, potong tangan ni zalim ni kan, rejam sampai mati ni zalim ni. Tapi siapa yang buat hukum? Allah Ta'ala yang buat hukum. Siapa yang menciptakan manusia? Allah Ta'ala cipta manusia kan. Siapa dia tak boleh dia kata zalim. Dan hukum dia sendiri, dia yang buat, dia yang buat. Gitu. Jadi apa yang berlaku pada galibnya hukuman orang ramai memerlukan pada penelitian dan pengkajian dan sedikit sekali hukuman mereka yang boleh dikatakan tepat dan benar, kata Ustaz. Oleh kerana seorang manusia itu mempunyai hubungan yang kuat dengan masyarakat yang dihuninya, sudah tentu tidak dia terpengaruh dengan gelombang-gelombang ujian dan celaan yang bertiup ke arahnya. Sebab kita ni hidup di dalam dunia kan. Kita hidup dalam dunia, kita bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan manusia sekitar kita. Jadi sikit sebanyak kita akan terpengaruh lah
Dengan apa yang diputuskan oleh manusia. Apa yang diputuskan oleh manusia tidak. Dia banyak orang yang membuat hukum kalau manusia lah. Tapi hukum tertinggi itulah hukum pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian jadi menjadi hak lelaki yang mulia tidak mendedahkan kelebihan dirinya kepada kehinaan, walaupun dia tidak dapat meraih sesuatu yang menyebabkan dia dihormati. Menjadi haknya juga mempertahankan dirinya daripada kata-kata buruk orang yang dilemparkan ke atas dirinya, dan kami langkah mengelakkan sesuatu yang boleh menyebabkan kata-kata buruk masyarakat terhadap dirinya. Ni hak lah, hak diri kita kan. Kita biasa je lah. Biasanya kita akan cuba mempertahankan diri kita daripada kata-kata buruk orang lain yang dilemparkan kepada kita lah. Dan kita memang tak naklah orang hina kita. Kita kalau boleh pergi mana-mana, orang puji kita, betul kan? Biasalah macam tu. Jaranglah kita pergi suatu tempat tu, kau hina aku lah, kan? Ataupun ada orang hina kita. Tapi itulah benda yang dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun dakwah baginda Rasulullah. Ada masanya dakwah secara sir, secara sembunyi, 3 tahun. 3 tahun Nabi berdakwah secara sir. Lepas tu secara jahat lah, terang dan jelas. Kan? Bila terang dan jelas, banyaklah. Kalau sebelum tu tak ada yang menentang. Sebelum Nabi dilantik sebagai Nabi dan Rasul, semua orang puji Nabi. Nabi Muhammad ni seorang yang baik akhlak dia, bagus akhlak dia, kan? Orang yang al-amin, orang yang amanah, macam-macam lah. Bila lah Nabi dah dilantik sebagai Nabi dan Rasul, Nabi dah declare dia sebagai Nabi dan Rasul, maka wujudlah penentangan-penentangan, kan? Dan penentangan itu bukan daripada orang jauh pun, orang dekat-dekat je, kan? Pak saudara, Nabi Lahab, Abu Jahal, kan? Yang mana ada kena-mengena juga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, macam tu. Jadi Nabi pada permulaan dakwahnya beri peringatan pada keluarga dulu. Wa anzir ashirataka aqrabin. Wa anzir ashirataka aqrabin. Berikan peringatan pada golongan orang terdekat dengan kamu. Kan bila datangnya banyak perintah untuk berdakwah secara terang dan jelas, maka Nabi dakwah secara terang dan jelas. Wa'adil adil musyrikin, Fasda' bima tu'mar wa'adil adil musyrikin. Fasda' bima tu'mar, buatlah apa yang telah perintah kepada kamu, kemudian berpaling daripada orang yang musyrik yang menentang baru. Baik, kemudian jadi menjadi haknya juga agar tidak menggerhanakan cahaya, malah naklah menjadi teladan yang baik atau menjadi tempat yang menghuni di dasarnya, di dalamnya unsur-unsur kebaikan di dunia. Seorang itu perlu menjadikan hubungannya dengan orang ramai dalam bentuk tolong-menolong dalam melakukan perkara kebaikan, dan bukannya tolong-menolong dalam meraih sesuatu kepentingan peribadi dan saling berkumpul di atas dorongan syahwat dan runtun nafsu, murahan dan sebagainya, kan? Jadi kita digalakkan tolong-menolong dalam benda kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Baik, kemudian seterusnya, apabila seorang merasakan orang ramai mula berpaling lari daripadanya, hendaklah dia melihat bagaimana hubungannya dengan Allah. Jadi kita dalam kehidupan hari kita digalakkan untuk amal ma'ruf nahi munkar. Kita juga digalakkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bantu-bantulah perkara kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan kamu bantu-bantu dalam perkara dosa dan juga maksiat kepada Allah Taala, kan? Tiba-tiba bila kita buat amal ma'ruf nahi munkar dan sebagainya, tiba-tiba ada orang benci kita. Ada orang benci dengan kita, ada orang tak suka dengan kita dan sebagainya. Itu biasalah. Realitilah kehidupan kita sebagai orang yang berdakwah.
orang berdakwah, orang nak mengajak pada kebaikan, mesti ada penentangan. Masalah Nabi dan Rasul pun mendapat penentangan. Kan? Ada pada Nabi dan Rasul yang dibunuh. Kan? Dibunuh oleh orang Yahudi lah. Sekarang tengah perang ni. Memang sebab Yahudi ni memang suka membunuh orang. Kan? Dan jumlah yang terbunuh pun dah hampir 10,000. 10,000 itu dah terbunuh. Dan kebanyakan orang awam. Kan? Siap kita tengok. Sasaran Yahudi ni itulah orang awam, orang tak masalah. Itulah. Dan kalau boleh dia nak hapuskan etnik ni. Orang Palestin, orang Gaza ni semua dia nak halau daripada bumi Gaza tu. Dengan kata dah dibuat satu pertempatan dalam negara Mesir tu, maknanya orang Palestin tu dah dihalau dan dikeluarkan daripada Gaza. Dan bila dah dikeluarkan, ditempatkan pada tempatan yang sedia ada tu, indah siap tu, kan? Ada gambar ditunjukkan dalam TikTok dan sebagainya. Kemudian bila dah keluar orang Palestin, apa lagi? Orang Yahudi pun ambillah tanah semua. Dia nak siapa bersihkan? Itu tanah tu. Baik. Seterusnya, sekiranya hubungan dengan Allah Ta'ala baik, janganlah dia hiraukan kepada dunia yang terbentang di bawah dua telapak kakinya. Apakah nilai kemukaan Allah Ta'ala jika dibandingkan dengan kerajaan Tuannya? Sebaliknya, jika hubungan dengan Allah Ta'ala tidak jelas dan lemah, bencana yang menimpanya bukanlah berpunca dari hubungannya tidak baik dengan hamba-hamba Allah dan pembulau mereka terhadapnya. Sebaliknya, ia kehilangan sesuatu yang boleh menenangkan jiwanya yang datang daripada Allah Ta'ala. Sebab so jangan salahkanlah. Kalau orang benci kita, orang tak suka kita dan sebagainya, kan? Kenapa pula begitu? Jangan salahkan manusia. Dia kata Musannaf, kata Imam Ghazali, kan, jangan salahkan manusia. Kalau baik buruk hubungan kita, hubungan manusia dengan kita. Tetapi sebenarnya salahkan diri kita tentang hubungan kita dengan Allah, dia kata. Sebab jauhnya diri kita kepada Allah, kan, kita kurang mendekatkan diri kepada Allah, kurang menuju kepada Allah. Dan apa juga masalah yang kita buat, kan, kita buat satu benda tu berdasarkan pada hawa nafsu. Tak ada istiharah, kan. Kalau konteks kita dalam bab buat satu benda, kan, sebelumnya kita minta kepada Allah, kalau benda tu baik, ya Allah, kan, teruskanlah, sampaikanlah hajat tu. Kalau dia tak baik, maka hindarkanlah. Karena konteks Islam ni kan perlunya antaranya istiharah. Kemudian apa lagi? Musyawarah. Musyawarah pun penting kan? Bila musyawarah ni maknanya kita bukan keputusan kita seorang je. Maknanya kita mengambil pandangan sahabat-sahabat kita, barulah kita buat keputusan. Syura bainahum. Kan Quran kata syura. So tidak akan menyesat orang yang bermusyawarah. Tak akan menyesal. Dalam apa juga perkara yang kita nak buat, mesti musyawarah dulu. Supaya itu benda yang kita nak buat tadi bukan keputusan kita seorang, tapi keputusan daripada semua sahabat-sahabat kita, pandangan sahabat-sahabat kita dan sebagainya, kan? Jadi mungkin kita lah, kalau kita pengurusi musyawarah, kita lah biasanya buat keputusan. Tapi sebelum buat keputusan, tengok dulu pandangan sahabat macam mana. Ini pandangan sahabat tak ada, kita buat keputusan seorang, akhirnya kita jadi one man show lah macam tu. Jadi apa kita buat semua tak berjaya, orang maki kita, orang kerja kita dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita tak buat secara musyawarah. Syura orang tak ada. Kemudian juga apa juga keputusan yang kita nak buat pun perlu juga hajat, istiharah, minta pandangan Allah Ta'ala macam mana. Kalau baik pada pandangan Allah, kita teruskan. Mungkin kadang-kadang pada pandangan kita tak baik, pandangan Allah Ta'ala baik, teruskan.
ataupun pada pandangan kita baik tapi pandangan Allah Ta'ala tak baik, jangan teruskan. Baik, jadi itulah punca segala penyakit, kata Imam Ghazali tadi. Seterusnya sikit lagi kita lihat pada buku surat sebelah tu 451. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, dia kata fafiru ilallah. Fafiru ilallah inni lakum minhu nazirum mubin. Fafiru ilallah, maka larilah kamu kepada Allah. Lari ataupun pergilah kamu kepada Allah. Inni lakum minhu, sesungguhnya aku adalah pemberi amaran. Nazir mubin, kan, pemberi amaran yang nyata kepada kamu. Inni lakum minhu nazir mubin. So larilah kepada Allah. Jadi apa saya juga masalah yang berlaku pada kita, kan, masalah kesusahan kehidupan dan sebagainya. Ada orang dia relax je, tak ada masalah kehidupan, tak tahu lah dia ada masalah. Tapi kata kita Pilamli ni, kata, kan, ada kalanya orang kaya pun sesak juga. Tahu tak? Siapa cerita apa tu? Ali Baba. Ali Baba jangan bukan tu. Sudilah dia kata. Kan dia waktu dia suruh sign agreement kan, hutang kan. Dia tunjuk kau sign sini, tengok ya ke kanda, dia kata ini surat pajak, dia kata surat pajak, dia tunjuk kata Allah silap, dia kata. Dia minta daripada pembantu yang perempuan tu, minta ambil buku lain, dia kata. Kemudian dia tanya lah, ke kanda, kan, orang kaya pun ada masalah hutang juga, kata. Kau ingat orang kaya dia senang ke, dia ada orang kaya pun sesak dia. Itulah berlaku Sultan. Baik. Jadi lari menuju pada Allah adalah adab. Lari menuju pada Allah adalah adab yang sentiasa dipegang oleh orang-orang arif billah. Itu juga dengan bertasbih. Itu juga dengan cara bertasbih. Ini pun salah satu cara lari pada Allah, kan? Bertasbih, bersolat, beribadah merupakan adab orang arif. Apabila menampik kata-kata atau tindak tanduk kurang baik dari orang ramai terhadap diri mereka sendiri, jadi mereka kembali pada Allah, rujuk kepada Allah Ta'ala. Watubu ilallahi jami'a, kan, dalam bertaubat kepada Allah Ta'ala semuanya kalau kita ada masalah. La taqnatu min rahmillah. Jangan kamu putus asa daripada Allah, daripada rahmat Allah Ta'ala. Jangan putus asa. Cari Allah Ta'ala lah. Semula kan itu. Cuma kita kena faham Allah Ta'ala ni tidak berbentuk, dia tidak tercongok macam tu, macam manusia tercongok macam tu kan. Boleh kita pergi lari pada orang yang tercongok itu, bukan. Cuma maksudnya sebab Allah Ta'ala ni satu jisim, satu benda tidak dapat dilihat, kan, satu zat yang wajib wujud yang tidak dapat dilihat dan sebagainya. Siapa maksud lari kepada Allah? Maksudnya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ingat pada Allah, bertasbih, bersolat, beribadah, itu salah satu bentuk lah kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu sebab dia satu zat yang tidak dapat dilihat. Sebenarnya dia dekat pada Allah, kita tak nampak. Jadi apabila menapis kata-kata atau tindak tanduk kurang baik daripada orang ramai terhadap diri mereka, lari kepada ilmu Allah. Ini pun salah satu bentuk lari juga. Lari kepada ilmu Allah adalah merupakan satu tuntutan kepada manusia. Ia membuatkan manusia bertaubat kepada Allah. Sekiranya dia seorang yang zalim dan menyerahkan urusannya kepada Allah, sekiranya dia seorang yang dizalimi. Mana kalau kita orang yang zalim pun kembali pada Allah. Kalau kita kena zalim pun kembali juga kepada Allah Ta'ala. Sebab kedua-duanya yang zalim dan kena zalim pun boleh juga diazab oleh Allah Ta'ala. Kan ada dari sini menyatakan iza taqa muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul bin nar. Apabila dua orang muslim
dua orang muslim itu berjumpa dengan pedang mereka. Idza taqa muslimaini bisayfihima, bila berjumpa dua muslim dengan pedang, kan? Al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang bunuh kena bunuh masuk neraka. Orang bunuh dan kena bunuh masuk neraka. Jadi ada sahabat tanya, ya Rasulullah, kan bagaimana orang yang kalau orang membunuh ni biasalah masuk neraka. Bagaimana orang kena bunuh? Macam mana orang kena bunuh masuk neraka? Apa jawapan Nabi SAW? Innahu harisan ala qatli sahibi. Kenapa? Kerana dia pun berhajat untuk membunuh saudara dia. Kerana dia pun berhajat nak bunuh saudara dia. Maka keduanya masuk neraka. Tapi sebabkan oleh sahabat dia tadi copet bunuh dia dulu, maka dia pun kena bunuh, kan? Nampak? Jadi dua-dua boleh masuk neraka lah. Jadi dia kembali pada niat pada dua-dua tadi. Niat orang yang kena bunuh dan yang membunuh, dua-dua masing-masing dia berniat untuk membunuh sahabat ataupun saudara dia tadi. Okey, jadi dua-dua neraka. Ada pula dua-dua masuk syurga. Ini satu ada lagi. Dua-dua masuk syurga. Di mana kan dalam peperangan ni muslim, ni seorang muslim, ni seorang yang kafir. Kan? Jadi dua-duanya beradu lawan lah dalam peperangan tadi. Maka yang kafir berjaya membunuh yang muslim. Okay? Yang muslim tadi mati syahid. Tapi yang kafir jangan. Yang kafir lepas tu makan masa lama dia pun bertaubat kepada Allah. Dia bertaubat, menyesal di atas perbuatan dia, dan masih dia masuk Islam. Bila masuk Islam akhirnya dia perang. Perang lawan orang kafir lain pula. Maka dia pun mati syahid. Jadi yang dia katakan tadi, dua-dua masuk syurga pula. Yang tadi dua-dua masuk neraka. Tuan. Jadi pokok pakannya kembali kepada niat masing-masing lah. Gitu. Baik. Jadi hikmah berlaku penderitaan kata orang arif ada akibat gerak kerja yang dilakukan oleh orang ramai ialah supaya orang arif tidak merasa tenang. Supaya orang arif tidak merasa tenang kepada makhluk. Sebaliknya hati sentiasa kekal bergantung kepada Khalik benda pencipta, Allah Ta'ala. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Al-Mu'attilah dalam kata-kata hikmahnya akan datanglah. Okey. Wallahu a'lam bissawab. Innama ajral aza ala aidi kai la takuna sakina ilaihim arada an yuzijaka an kulli syai'in hatta la yasghalaka anhu syai'un. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa yaqina sabiqa wa 'ilman mutaqabbala wa rizqan halalan wa barakatan katsira. Wasi'na fataya 'alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala wa 'arifin Allahumma faqina bidin Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tabarrukana bi ba'di tabarrukan nasina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fiikum. Salam. Oh tuan. Oh. Pak Saman. Tak. Pen. Minum minum. Susu. Dah lah. Tak ada kan? Tak ada. Ada orang. Saya ada program apa saya tu? Oh, sebab malam tu saya ada program dekat Kemencik yang selawat tu. Oh tu. Lepas tu dia telefon ni. Balik pukul 1 malam.
dah. Oh, cikgu saya. Dah macam dah? Ah, dah dari China. Lama dah? Lama dah dah 5 tahun dari China. Gimana tu sombong je? Tu sombong. Sembuh. Oh, cembung. Cembung. Oh, cembung. Cikgu. Tapi dah kerja sini lah. Kerja pejabat agama ni. Bin. Kapin. Dah dah kapin dah. Kau dah tapi nak. Senang nak jumpa orang. Senang nak balik kampung ni tak? Aku balik semalam jumpa mak abang. Oh ya. Sihat mak Setempung kau. Ha? Kampung kampung ni dah. Itu yang jumpa tu tempat kampung kan. Kejap ni. Okey. Berapa umur mak tu? Berapa umur mak? 80 lebih. Boleh kan? Oh, ni. Rezeki kan lah. Cuma dia tak golongan. Oh, Kurang banget. kata saya cakap nanti macam orang dengar. Ada kurang. Tapi dia rajin kan? Ambil Rajin. buku apa semua. Oh. Aktif dia. Dia tu kalau apa mak tu kalau gotong royong, nak gotong royong pula. Kita tak siap, dia dah siap. Dengan siap parang semua dengan baju. Dia lagi copek pada kita. Oh, Kita baru cakap. lah. Orang aktif kan. Di tampil sebagai apa tu? Ni ketua unit penguasa. Oh, boleh puasa. Penguasa. Dulu kat Sembang lama. 2 tahun Sembang. Berapa tahun saya pilih? Sekarang saya masuk itu 2010. Saya lewat 2010. Oh, betul betul. Mana dah 13 tahun dah. Saya tak rasanya sedikit lagi. 13 tahun. Oh, Baru naik pangkat itu, baru naik grade. S32 KP. tanya lah. Tanya boleh. Rezeki kita kan. InsyaAllah bulan 12 lagi murah. Berlomba tu bang. InsyaAllah. Bawa orang. Nah, segi rumah. Adalah kawan ni semua. Dapat orang lah itu. Ikut mana? Ikut sekat ni. Sama travel. Sama travel. SAMB, sama travel. Indonesia 92. Dia 5,000. 2,000. Dalam FB lah. Malaysia. Dia kadang kalau macam yang syarikat yang dah lama ni dia tak pernah kat sana. Dia dah ada deal dia kat sana. Tapi kalau syarikat yang baru ni payah sikit lah. Syarikat yang otai ni dia dah Kampung ni dah. kampung dia kat situ kan. Okay. Okey. Okay.